Hmm. Macam gelap kan? Sekejap. Sekejap kita kasih setting sekejap. Gelap ni. Alright, okay, hai. Assalamualaikum dan selamat pagi. So, Alhamdulillah kita berjaya berjumpa sesi live pagi ni. Alhamdulillah sekali lagi kita berjaya berjumpa. Tapi sebelum kita nak mulakan sesi kita pagi ni seperti biasa, bantu komen dekat ruangan komen dulu. Adakah audio dan visual saya clear? Kalau clear, tolong komen padu dekat ruangan komen sebelum kita nak mulakan sesi kita lah pagi ni. InsyaAllah tuan-tuan. Tolong komen padu dekat ruangan komen sebelum kita nak mulakan sesi kita pagi ni. InsyaAllah. Kejap saya nak kena setting saya punya phone dulu guys tu. Okay guys, so Alhamdulillah hari ni hari Isnin, kita dah masuk bulan November, 4 November 2024. Kita tinggal 2 bulan lagi sebelum kita nak masuk tahun 2025. Pejam celik, pejam celik, sekejap je lah masa berlalu. So hopefully kita tinggal lagi 2 bulan ni, saya mengharapkan bahawa hopefully pelaburan anda berada dalam keadaan yang baiklah, ataupun you are in kita panggil sebagai in the money lah, dalam kita lah, kalau nak katakan untung lagi banyak daripada rugilah. So hopefully anda berada dalam keadaan tersebut lah, insyaAllah. Okay guys, sebelum saya nak mulakan juga, suka saya nak perkenalkan diri dulu kepada anda yang mungkin pertama kali menonton sesi live bersama dengan saya pagi ni. So, suka saya nak kenalkan diri dulu. So, nama saya Syakil Haziq. Boleh panggil saya Coach Syakil Haziq. So, Alhamdulillah, di Malaysia saya merupakan antara ahli termuda yang menjadi full member of Society of Technical Analysts, MSTA United Kingdom. So, dan Alhamdulillah di Malaysia juga saya merupakan antara ahli termuda yang mendapat Certified Financial Technician, CFTUS. Alhamdulillah dengan izin Allah. Right, saya juga telah menghabiskan saya punya Masters dalam Islamic Finance Practice, MIFP, di INSIF, which is Universiti Al-Ahli Bank Negara Malaysia. Dan Alhamdulillah, saya juga merupakan salah seorang panelis jemputan tetap di RTM dalam rancangan BIS Malaysia, di mana saya banyak berkongsi pandangan tentang isu-isu semasa, tentang ekonomi dan especially tentang pasaran saham lah. Okay, dan terkini guys, terbaru Alhamdulillah. Lepas ni boleh juga insyaAllah lihat nama saya di surat khabar Cina. I think have been interviewed by Sinchu Daily. Sinchu Daily yang menanyakan pendapat tentang pasaran saham dengan saya lah. Jadi insyaAllah saya akan keluar di surat khabar Cina, bukan saja di RTM, bukan saja di stream Melayu, Melayu, bangsa Melayu, tapi kita akan stream juga untuk yang lain lah. Lepas ni kita akan berada di surat khabar Cina juga. Padu ke padu? Kalau padu, komen padu dekat ruang komen. Kalau padu, komen padu dekat ruang komen lah, insyaAllah. InsyaAllah kalau tidak ada aral-aral apa semua, insyaAllah kita akan berada di dalam surat khabar Cina juga, insyaAllah. Saya punya nama akan keluar di dalam surat khabar Cina, insyaAllah. Okay guys, so pagi ni baru-baru ni I think viral lah tentang beberapa perkara tentang investment dan sebagainya. Jadi pagi ni saya nak berkongsi sikit lah. Ini adalah my point of view. Ini adalah pandangan saya berkenaan dengan pelaburan. When we talk about investment, these are the things yang saya rasa penting untuk tuan-tuan dan puan-puan tahu. Sebab kebanyakan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang mana diri saya sendiri dulu tak faham konsep ni. Pagi ni kita nak bercakap tentang konsep dulu, nak fahamkan konsep. Strategi, teknik, formula tu anda boleh pergi belajar. Anda boleh belajar lah. Kalau tanya dengan saya, Abi coach nak belajar kat mana? Coach dah buat kelas. Sekarang, buat masa sekarang tidak ada kelas. Saya tidak membuat sebarang kelas. Kecuali untuk kita punya circle-circle lah. Untuk kita punya circle-circle, insyaAllah. Kita, kalau kita nak buat session, kita boleh buat session. Tapi untuk orang luar, mungkin tidak lah. Mungkin tidak. Buat masa sekarang kita belum lagi
plan. Tetapi kalau anda nak tahu, sekiranya kalau ada lah, insyaAllah kalau saya rajin, so anda boleh pergi dekat ruang komen. Kita ada pinkan dekat ruang komen tu, anda boleh tengok dekat situ. InsyaAllah sekiranya ada, anda boleh join. Kita akan maklumkan dekat dalam grup Telegram tersebut lah, InsyaAllah. Okay. Okay guys, so pagi ni kita nak cakap sikit lah tentang konsep investment. Jadi kita nak you faham tentang konsep ni. Sebab saya rasa konsep ni ramai orang tak faham. Ramai orang dia bila cakap tentang investment, pelaburan, dia akan bercakap tentang fundamental. Ramai orang akan sembang tentang fundamental. Ramai orang cakap tentang fundamental. Fundamental, nak kena tahu formula ni, formula tu. Tapi saya nak you faham tentang one of the biggest concept. Siapa yang nak belajar pagi ni, komen nak je dekat komen. Sambil tu like dengan macam tak ada je. Dan komen spam nak tu 5 kali dekat ruang komen. Pagi Senin ni sebenarnya bulan November, tinggal 2 bulan. Kita nak kupaskan, kita nak pecahkan rahsia ni. Siapa nak komen nak tu dekat ruang komen. Sambil tu share pun macam tak ada, macam tak best. Tolong tekan share lebih sikit guys tu. Alright, tekan share. Kongsikan dekat profil anda, kongsikan dekat Facebook group saham yang anda ada, kongsikan insyaAllah. Supaya kita nak dapat lebih banyak manfaat lah. Kita nak kongsikan manfaat ni kepada lebih ramai orang insyaAllah. Sekejap saya nak kena buka saya punya whiteboard. Okay, sebab kita nak fahamkan konsep. Okay, bagi saya benda yang paling penting adalah uh, of course, strategi teknik tu penting, tetapi kita nak memahami konsep tu lagi penting sebenarnya. Di samping kita nak apa nama fahamkan strategi, kita nak fahamkan teknik. Jadi bagi saya penting juga untuk kita nak fahamkan tentang apa kita panggil sebagai apa uh, konsep tu. Konsep tu bagi saya adalah penting. Jap. Saya nak buka saya punya whiteboard sekejap. Sebab nak fahamkan konsep ni kita kena menulis ataupun kita kena melukis. Sebab kita takut kalau anda tidak apa nama memahami konsep ni, alright, dia akan jadi susah lah dekat sini. Alright, dia akan jadi a little bit of susah dekat situ. Okay, so macam mana kita nak fahamkan konsep ni tuan-tuan? Sekejap. Saya nak buka saya punya whiteboard. Okay, kita nak sebut tentang investment. Pagi ni kita bukan sebut tentang trading, kita bukan sebut tentang scalping, kita bukan sebut tentang all of those things lah. Kita nak memahami. Kita nak memahami konsep investment, pelaburan. Kita nak cakap tentang pelaburan. Ini adalah bagi saya adalah konsep asas dalam pelaburan. This is the concept, basic concept. Sebab kalau anda tak faham konsep ini, bagi saya dia akan jadi susah lah. It's going to be hard. Tapi saya nak you fahamkan konsep dulu. Macam mana nak cari, nak belajar strategi teknik, itu carilah sendiri. Okey, sebab kita dah sampai zaman, sebab ada orang kata kalau boleh buat duit sendiri, baik buat duit sendiri, betul tak? Jadi saya pun fikir, okey lah, saya buat duit sendiri je lah. Kalau saya rajin nanti saya buat session khas untuk korang. Kalau ada yang nak lah. Ada tak yang nak kita buat sesi khas? Formula macam mana kawan-kawan kita ni boleh konsisten untung berbulan-bulan? Ada yang dah untung bertahun. Siapa nak tekan satu dekat ruang komen? Ada tak yang nak belajar formula tu? Kalau nak lah. Kita tengok kepada feedback. Kalau ramai nak, kita buat. Kalau tak ramai, kita tak buat. Saya senang je. Alright. Kalau nak buat, kita buat. Kalau tak buat pun tak apa. Tak ada masalah. Kita bukan tak ada isu pun. Okay, now. So, kita nak fahamkan konsep tentang investment ni. Macam tak ada orang ni. Like dengan macam tak ada ke aku punya komen yang tak keluar ni. Sekejap. Tapi tu saya nak tengok saya punya komen ni. Ada tak keluar komen ni? Ke komen aku tak keluar ni? Macam tak nampak komen komen tak ada ni like dengan macam tak ada, share macam tak ada. Okay, sekarang ni kita nak faham konsep investment ataupun kita nak faham konsep pelaburan. Sekejap Ni konsep yang saya nak share pagi ni. Kita nak sebut tentang pelaburan. Sekejap. Konsep dia adalah, ingat apa saya share ni adalah pelaburan investment. Pelaburan ataupun kita panggil sebagai investment. Investment. Okay, ini bukan trading Apa yang saya share pagi ni is not about trading. Sebab saya nak fokus kepada pelaburan dan investment. Okay, kita nak bagi asas dia punya formula. So, bila kita nak faham tentang pelaburan dengan investment, the first thing you have to faham the concept. Ni saya suka gunakan benda ni. Ni apa yang saya share dengan student-student saya. Untuk memahami konsep ni. Ini saya panggil sebagai konsep timeline. Saya panggil sebagai konsep timeline. Okay, timeline. Sebab pertama sekali bila kita sebut tentang pelaburan ataupun investment, kita nak beli saham dan kita nak simpan untuk satu masa, kita panggil sebagai satu jangka masa. Okey, satu jangka masa panjang. Okey, kita nak beli dan simpan untuk satu jangka masa yang panjang. Maksudnya kita bukan nak beli hari ni esok jual Ni kena faham konsep Bila kita sebut tentang pelaburan ataupun investment, ianya adalah kita nak beli simpan untuk jangka masa yang panjang. Kita bukan beli hari ni esok jual, beli hari ni 2-3 hari lepas tu jual. Tak, itu formula lain. Itu kaedah dia lain. Tapi ini kita nak kena fahamkan konsep bila kita nak buat investment. This is the basic concept yang
Anda kena faham lah. You have to understand this concept. Boleh follow tak setakat ni? Kalau follow tolong tekan dua je. Kalau orang komen. Kalau follow tolong tekan dua dekat ruang komen. Adakah anda boleh follow saya? Tolong spam dua. Dua lima kali dekat ruang komen. Dua, 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 dua. Bagi semangat sikit hari Senin. Jangan hari Seninnya Monday Blues. Hari Seninnya Monday Blues. Okay. Now, bila kita sebut tentang investment, pelaburan, kita nak kena faham timeline. Saya lukis ni supaya saya nak faham dulu. Okay, konsep dia. Okay, sekarang ni, ini adalah kita panggil sebagai masa lalu lah. Okay, masa lalu ataupun kita panggil sebagai past time. Okay, past time Masa dah lepas lah dah lepas. Okay, masa lalu ataupun dah lepas. Okay, kat tengah ni kita panggil sebagai ini adalah kawasan kita sekarang. Ini masa sekarang lah. Sekarang ataupun kita panggil sebagai now. Okay, now sekarang ini adalah masa sekarang. Ni kita nak faham dulu konsep investment. Sebab kita nak you belajar apa kejadah apa semua nanti dulu. Sekarang kita nak faham tentang konsep investment sekarang. Okay. Dan belah kanan ni kita ada benda kita panggil sebagai futures. Ni kita panggil sebagai future. Sekejap Baikkan hitam Ni kita panggil sebagai futures. Okay, future lah. Future ataupun masa depan. Future ataupun masa depan. Okay, future ataupun masa depan. Okay. Sekarang ni adalah waktu sekarang lah. Contoh sekarang ni pukul apa? Sekarang ni pukul 8.13. So, ini maksudnya sekarang. Now. Okay, this is now. Okay, masa yang sekarang. Okay. Future tu adalah masa depan. Okay, boleh follow tak setakat ni? Kalau boleh follow, komen okey je orang chat. Sebab anda nak kena faham konsep ni dulu. Bila nak melabur, ini adalah konsep yang anda kena faham. You have to understand this concept first. InsyaAllah bila anda faham konsep ni, baru anda boleh invest. Sebab kalau anda tak faham konsep ni, dia akan jadi susah. Okey, dia akan jadi susah untuk anda nak faham apa benda yang aku nak cari sebenarnya dekat dalam investment ni. Macam mana kita nak buat investment yang betul. How we can make a good investment. Okay, so ini benda yang kita nak kena faham. We have to understand this thing. Okay, sekarang, now. Okay, nampak tak? Okay tak ni guys? Aku macam cakap seorang-seorang ni, ada tak komen ni? Risau pula saya ni. Anda okey ke? Kalau okey, komen okey sikit kat ruang komen. Adakah anda okey? Okey Okay, guys, sampai tu like dengan love macam tak ada ni. Tekan love lebih sikit. Like tak ada tak apa. Saya nak love lebih sikit. Love tu kena lebih sikit. Okay. Now, so masalah kebanyakan you adalah bila you buat investment. This is your issue, tuan-tuan. Ini adalah isu anda, tuan-tuan. So, apa yang you buat adalah, okay, kebanyakan daripada anda, you sebenarnya sangkut dekat sini. Okay, saya share dengan anda apa yang menyebabkan anda gagal dalam investment adalah sebab anda sangkut dekat sini. Okay, kenapa saya katakan anda sangkut dekat sini? Dia macam ni. So, kebanyakan daripada tuan-tuan dan perempuan, apa yang anda buat adalah kita panggil anda buat kajian lah. Adalah orang cakap buat kajian saham macam ni. So, you pun buatlah kajian saham. Saya nak you fikir pagi ni Isnin ni, jangan mandi blue sangat. Gunakan kita punya kepala otak untuk kita nak berfikir sekejap. Berfikir. Kita nak menyambungkan sel-sel otak mula bercambah. Okey, mula bercambah dan mula bersambung. InsyaAllah. Okey. So, kita nak sel-sel otak tu bercambah. Okay, now. So, bila kita dekat sini, tuan-tuan, apa yang anda akan buat? You akan cakap dengan saya, Coach, saya dah buat kajian saham. Tetapi saya asyik gagal dan saya asyik fail. Dan saham yang saya invest kebanyakannya tidak menjadi. Kenapa? Okay, now. Bila anda buat kajian saham, tuan-tuan dan puan-puan, okay, inilah fakta. Siapa setuju dengan saya? Kalau setuju, tekan satu dekat ruangan komen. Fakta, kebanyakan daripada anda, bila anda buat kajian saham, anda menggunakan data yang ada. Ataupun data yang ada sekarang. Okay, you will be using all the data lah. Bermaksud daripada segi, tak kisahlah. Daripada segi profit ke, daripada segi revenue dia ke, anda gunakan data yang ada sekarang. What you are using right now adalah anda menggunakan data yang ada sekarang. Siapa setuju dengan saya? Tekan satu dekat ruang komen. Adakah anda setuju dengan saya? Bila you buat kajian saham, anda menggunakan data yang ada sekarang. Tak kisahlah daripada, contohlah saya bagi revenue ke, anda gunakan data profit dia ke, all the apa angka-angka yang ada semua anda menggunakan data sekarang. Betul tak? Anda menggunakan data sekarang. Okey, ke tak betul ni Sekejap, saya tengok sekejap ada tak komen ni. Kan, betul kan? So, anda menggunakan data sekarang. Jadi, apabila anda menggunakan data sekarang, so, anda buatlah kajian apa semua. So, dekat sini, akhirnya anda dapat jawapan lah. Apabila menggunakan data sekarang, anda dapati bahawa syarikat ni bagus. Okey. Apa anda buat? Anda buat kajian dan anda gunakan data yang ada sekarang. So, anda buat kajian, anda dapati syarikat itu bagus. Okay, you know the company is good lah. And the company is good right now, sekarang. Now, the question is, kita ambil contoh mudah lah apa-apa baru-baru benda yang viral baru-baru ni. Okay, something yang viral baru-baru ni.
So bila kita buat kita buat penilaian tentang satu syarikat, kita buat kajian. So kita lihat syarikat itu bagus sekarang. Now, persoalan adalah bila kita nak invest, kita nak melabur sekarang. Betul tak? Kita baru nak beli saham syarikat tu sekarang lah. Betul ke betul? Kalau betul, tekan ya dekat ruang komen. Bila kita dah buat kajian tadi, kita nak beli saham, kita nak beli saham tu sekarang. Betul tak? Siapa setuju dengan saya? Kalau betul, komen ya dekat ruang komen. Ruang komen. Ya. YA. Bila kita dah buat kajian, kita dapati syarikat tu bagus dan kita nak buat pembelian saham. Betul tak? Ke korang dapat tak? Faham tak idea dia? So, kita baru nak beli. Now, soalan adalah, anda kena faham, kalau syarikat tu bagus sekarang, sepatutnya anda telah invest dalam syarikat tu dalam tempoh masa yang lepas lah. Lagi bagus. Sebab apa? Sebab kalau syarikat tu bagus sekarang, bermaksud kita dah dapat untung lah dekat situ sebab dia dah bagus ketika itu, ketika kita tengah buat kajian. Now, soalan yang you kena tanya diri sendiri, bila you buat kajian syarikat tu bagus sekarang, adakah dia dapat menjamin akan datang dia akan still bagus? Ini you kena jawab. Ya, adakah dia boleh bagi jaminan syarikat yang bagus sekarang, you dah buat calculation, you dah kira apa kejadah semua yang ada dekat planet bumi ni, dan you kira buat calculation semua guna data yang ada sekarang. Soalan dia, adakah ia dapat memberi jaminan syarikat ini akan still bagus pada masa akan datang? Ya ataupun tak? Kalau tak, komen pangkah dekat ruang komen. Kalau tak, komen pangkah dekat ruang komen. Ini yang anda nak kena faham tentang konsep investment dulu. This is investment. Dapat tak idea dia? Adakah dia dapat bagi jaminan? Adakah kalau syarikat tu bagus sekarang, you tengok beberapa banyak syarikat yang bagus dulu, dan akan datang dia dah jadi tutup. Sebagai contoh baru-baru ni, TGI Friday. TGIF Friday. TGI Friday. Di mana mereka mendeklar di Amerika Syarikat, mereka declare bankruptcy. Dan kita nampak syarikat itu dulu bagus. So kita tak tahu. Kita tak tahu masa depan adalah ianya still bagus ataupun tidak. Dan kebanyakan daripada you, apa you buat kajian yang you buat sampai sini saja. What you are doing, apa yang you duk kira-kira, you buat sampai sini saja. Apa yang penting dekat dalam bahagian investment adalah anda nak kena tengok dekat sini. Ini yang kita panggil sebagai prospek. Okay? Prospek ataupun kita panggil sebagai projection. Projection. Okay? Dan bila kita buat prospek dengan projection ni dalam investment, dianya bukan 100% confirm syarikat itu akan untung. Tak. Dia bukan memberi jaminan bahawa 100% syarikat itu akan untung. Tidak. Saya beritahu awal. Dia tidak memberi jaminan syarikat itu akan untung 100%. Sebab anda kena faham, bila kita buat projection ke depan, contohlah kita dah project, kita buat calculation dan kita kira. Dia ada method, dia ada cara tuan-tuan. Saya beritahu dengan tuan-tuan dan puan, dia ada method, dia ada metodologi dia macam mana kita nak project ke depan. Ada kaedah dan cara dia. Ini adalah benda yang saya share dekat dalam program saya sebelum ni. Kalau tanya program tu ada lagi kita, buat masa sekarang tak ada. Okay, sekarang tak ada sebab saya belum ada kerajinan lagi. Tengok macam mana. Kalau ramai yang nak kita buat. Kalau tak ramai, saya kata tak payah buat pun tak apa. Alright. So, ini yang saya nak anda faham. So, bila kita nak buat investment, kita nak kena lihat daripada segi prospek ataupun projection ke depan. What are the projection? Macam mana nak calculate projection? Adakah untuk tahun depan dia akan untung lebih banyak daripada tahun ni? Inilah benda kira-kira yang kita kena buat untuk kita nak buat penilaian. Dan saya ulang sekali lagi, bila kita buat projection ni, tidak semestinya dia akan 100% follow kita punya projection. Nama pun project. Ini adalah kita panggil sebagai anggaran. Anggaran ataupun kita buat anggaran ataupun kita buat kita baca, kita boleh kata bukan baca masa depan lah, tak siapa boleh baca masa depan, tapi kita buat anggaran apa akan berlaku pada masa akan datang. Sebab kita nak buat investment. Bila kita buat investment, kita beli sekarang, kita nak anggap akan datang adakah syarikat ini akan lebih bagus berbanding tahun-tahun yang sebelumnya. Ini yang anda kena faham. Ini yang ramai orang gagal, yang ni yang ramai orang fail, ramai orang tak tahu. Ramai orang dia sangkut sampai dekat sini saja. Saya tak cakap apa anda buat tu salah. Betul, you buat kajian saham tu, anda tengok syarikat tu bagus, baguslah, saya tak cakap salah. The company is good, but the question you kena tanya dengan diri you, adakah syarikat itu akan bagus pada masa akan datang? That is the question. Anda kena tanya, sebab anda baru nak melabur sekarang. Unless lah kalau anda dah beli saham tu sebelum ni, dan syarikat itu bagus, so that is very good, that is very nice. Baguslah. Tapi kalau syarikat itu bagus sekarang, dia tidak dapat memberi jaminan bahawa syarikat itu akan bagus pada masa akan datang. Ini adalah benda yang saya nak anda fikir. Siapa dapat sesuatu pagi ni? Tekan 2 dekat ruang komen. Adakah anda dapat sesuatu pagi ni? Tolong tekan 2 dekat ruang komen. Okay? You get something? Kalau dapat, tolong tekan 2 dekat ruang komen. You get something daripada apa saya share, tekan 2. Okay? So, anda kena tahu macam mana anda nak project ke depan. Sebab projection is much penting. Dan kenapa dia tidak boleh 100% tepat? Sebab tuan-tuan dan puan, syarikat-syarikat ini mereka berniaga. Bila berniaga, contohlah kita dah buat perkiraan. Kita kira, kita rasa akan datang
syarikat ni boleh pergi jauh. We calculate, kita dah projek ke depan. So kita nampak syarikat ni akan bagus. Akan lebih bagus. Dia bukan bagus, dia akan lebih bagus pada masa akan datang. Tetapi, tiba-tiba, sebagai contoh, tiba-tiba kilang dia terbakar. Okay? Bila kilang dia terbakar, macam mana dia nak keluar produk? So, benda-benda itu adalah benda yang kita panggil sebagai unexpected. So, kita bukan boleh baca masa depan, tuan-tuan. So, investment pun macam saya katakan. Sebab so, investment, bila gunakan strategi yang kita pakai, kita nak kena make sure bahawa ianya ada, kita panggil sebagai, ada kawasan kita kena stop loss. Maksud tak jadi. Sebagai contoh, mungkin dalam keadaan kita lihat dalam keadaan ekonomi sekarang, okey. Dalam pertengahan tahun akan datang, kita nampak tiba-tiba benda something wrong happen. So that company cannot go jauh, tak boleh pergi lebih jauh. So dia akan jadi isu dekat situ. Ni benda-benda yang kita perlu faham, kita kena tengok. Ni saya nak suka sentuh ni teman-teman. Dapat something tak ni? Padu tak ni? Kalau padu, komen padu dekat orang komen. Tolong tekan button share. Sharekan benda ni. Sebab ramai orang tak tahu benda ni. Geram saya dengar. Okay, geram. Dia bukan apa, sebab geram. Sebab tak nak belajar, tak nak tahu benda ni. You have to know this thing. You nak cakap saya buat investment sebagainya. Tapi benda ni tak tahu, masih sangkut dekat sini je. Tak nak pergi ke belakang ni. Ke belakang ni lagi penting. Yang ini pun penting. Saya cakap ni tak penting. You dah buat kajian. That is good. The company is good. Kalau dia akan datang dia lagi bagus, it's much better. Okay? Dapat tak ni? Ni saya nak anda berfikir. Think lah ni. Ni cara macam mana investor berfikir. Bila investor berfikir, kita fikir akan 10 tahun ke depan. Kita fikir 5 ke 10 tahun ke depan. Kita tak boleh fikir, okay, syarikat ni bagus sekarang. No. It's not like that. Even to think about investment, you have to think 5 to 10 years ahead. Alhamdulillah, dengan insyaAllah tuan-tuan, kelebihan yang mungkin Allah bagi pada saya memang kuat berfikir. Jadi bila saya kuat berfikir, saya nampak satu benda, saya akan fikir lama. Apa akan jadi lepas ni? Lepas ni jadi apa jadi? Lepas ni boleh jadi apa? What will happen next? Apa next? So kepala otak saya banyak berfikir lah. Jadi ini benda yang saya nak anda faham bila kita sebut tentang investment. Bila investment, these are the things that you need to understand. The concept, ini is the basic concept. Ini konsep asas yang anda kena faham. Apa-apa pun kita nak buat, last kali, akhir ni yang paling penting adalah kita nak buat projection. Bila kita dapat projection, baru kita boleh tahu sama ada patut tak kita invest dekat sesuatu syarikat ataupun tidak. Dia tidak semudah ABC kau kira apa semua calculation kat belah kiri ni. Tak semudah itu tuan-tuan. It's not as easy as that. So you have to know what will going to happen in the coming time. Dan ulang sekali lagi, ianya tidak 100% tepat. Nama pun projection. Mana ada projection 100% tepat? Senang sangat hidup. Kita buat calculation, kita kira projek ke depan. Boleh baca masa depan katanya. Tak boleh lah. Tapi at least kita dapat the projection. Kita panggil sebagai projection. So benda ni anda kena fikir dan cari macam mana nak buat projection tu. Sebab kita memang share dengan student-student kita macam mana nak buat projection ni. So jangan tanya, kelas ada tak bagus? Tak ada. Buat masa sekarang, minta maaf, tak ada. So anda boleh join dulu channel Telegram. Kita ada ruang dekat pin tu, kita ada pin kan channel Telegram. Anda boleh join dulu. Sekiranya kalau kita ada program, kita akan maklum dalam tu. Kalau tak ada, tak ada lah. So saya cakap jujur je lah. I cakap secara jujur sajalah tuan-tuan. Alright. Okay. Dapat sesuatu tak tuan-tuan? You get something daripada apa yang saya share Senin pagi ni? Tinggal 2 bulan lagi nak masuk tahun 2024. Kalau anda masih tak tahu asas ni, saya panggil ni sebagai asas. Asas dalam pelaburan. So saya rasa sayang. Guys, love dengan like tak ada lah. Macam tak best lah nak share macam ni. Kan? Ngajuk lah macam ni kan? Tak nak buat live dah. Kita buat duit sendiri-sendiri je. Kan? Simpan untuk diri sendiri. Tak payah kongsi dengan orang. Betul ke apa orang cakap tu kan? That's why kita pun dah tengok kerajinan lah. Kalau rajin kita buat lah kelas. Kalau tak apa lah. Gurau. Saja gurau. Alright guys, so I think itu apa yang saya share pagi ni. So hopefully you get something lah tuan-tuan. Hopefully anda dapat sesuatu daripada apa yang saya share pagi ni. Berapa ramai yang nak kita teruskan sesi live pagi macam ni pukul 8 ni? Komen nak dekat dalam komen. Kalau ramai yang nak, insyaAllah ada banyak lagi tips-tips padu yang saya boleh share. Saya boleh kongsikan insyaAllah. Ada tak yang nak? Kalau nak, komen nak dekat ruangan komen. Komen nak dekat ruangan komen. Ada tak yang nak? Kalau nak, komen nak dekat ruangan komen. Okay, insyaAllah spam nak banyak-banyak guys tu. Alright, kalau ramai yang nak kita buat lah. Kalau tak ramai, malas saya buat. Senang ke? Kalau ramai nak kita buat, kalau tak ramai, kita buat lah. Alright, so guys, I think itu apa yang saya nak share untuk pagi ni. So hopefully you get something lah daripada apa yang saya share. So insyaAllah apa yang saya kongsi ni adalah semua berdasarkan experience, pengalaman saya sendiri dan macam mana saya bantu student-student saya
Yang Alhamdulillah yang ada yang dah konsisten berbulan-bulan untung lepas tak rugi tuan-tuan. Alhamdulillah. Tuan-tuan. Terima kasih yang join sesi live pagi ni. Alright, so saya rasa itu saja. Thank you so much. InsyaAllah kita jumpa dalam sesi-sesi live yang akan datang tuan-tuan. Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Kurangkan kecaman. Banyakkan senyuman. Terima kasih. Saya nampak Puan Hajar Zikin, Tuan Muhammad Virus, Tuan Muhammad Rosli Manstur. Thank you so much. InsyaAllah kita jumpa dalam sesi live akan datang. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kurangkan kecaman. Banyakkan senyuman. Dan selamat berdagang tuan-tuan. Assalamualaikum. Kita go dengan result dulu boleh? Boleh coach. Okay. Setakat ni dah berapa bulan untung lepas tolak rugi? Saya start bulan Mac. Ha. Mac saya rugi. Ha. Bulan April, Mei, Jun dan terbaru bulan Julai lah. Okay. So total 4 bulan lah betul? Ya, betul 4 coach. bulan untung lepas tak rugi lah. Pasal nak ucapkan tahniah, congratulations. Terima Dah kasih. 4 bulan lah untung lepas tolak rugi lah setakat. Tahun ni ada 1 bulan rugi dan of course untung tu boleh cover rugi betul tak setakat ni. So InsyaAllah. Alhamdulillah.